Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Atau kama qala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang berpuasa, maka tidaklah baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ramai orang yang puasa tapi hanya dia dapat lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana puasanya itu tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Antaranya Nabi sebut, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah bi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala. Hadis riwayat Abu Isa At-Tirmizi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan amalan-amalan yang keji, maka tidaklah bagi Allah itu hajat bahawasanya ia menahan lapar dan menahan dahaga. Maksudnya hari ni kadang-kadang kita buat perkara-perkara yang menyebabkan puasa kita tak dipandang, yang kita risau, puasa kita batal dan kita ingat tak batal. Rupanya kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya yang pertama, kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni yang pertama mulut. Pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga ni lubang telinga, kemudian yang keempat khubul, 5 dubur. Ni yang disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Maka kita jaga 1, 2, 3, 4, 5 lubang ni supaya tak masuk sesuatu, sama ada makanan ataupun cecair ataupun sesuatu yang berbentuk makanan ataupun bukan makanan, kerana ia membatalkan puasa. Baik, masuk telinga. Telinga sampai mana? Sampai melebihi had batin. Had batin mana? Melebihi gegendang telinga. Maksudnya kita korek telinga guna jari, tak batal puasa lagi. Tapi kalau kita tuang air ke dalam lubang telinga sampai melepasi gegendang telinga, melepasi had batin, maka batal puasa. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di dalam kitab Bahrul Mazi. Itu juga hidung. Hidung melepasi had batin kita di mana? Melebisi hujung hidung. Ni yang lembut ni. Lepas daripada yang lembut ni, yang keras itu, maka membatalkan puasa kita. Mulut sampai tengkok. Itu kan khubul dan dubur. Tuan dirahmati Allah. Lagi apa lagi perkara yang membatalkan puasa? Antara lagi iaitu makan ataupun minum dengan sengaja. Tapi kalau kita terlupa, tak apa, dimaafkan pada hukum syarak dan dikira puasa kita. Nabi kata, man akala aw syariba nasiyan fa innama huwa rizqun razaqahu Allah. Atau kama qala. Nabi kata, siapa makan ataupun minum hal keadaan terlupa, maka sesungguhnya ia adalah rezeki yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia. Kita terlupa minum, kita lupa kita puasa, kita makan, kita lupa, sudah dah kenyang, maka itu rezeki daripada Allah, tak batal. Tapi sengaja kita pergi kedai, order makan di belakang rumah, maka itu membatalkan puasa. Seterusnya tuan-tuan, apa lagi yang membatalkan puasa? Kita muntah dengan sengaja. Nabi kata, man zara'ahu al-qai' falaysa alaihi al-qada'. Siapa yang muntah dengan tak sengaja, dipaksa, terpaksa, termuntah, maka tidak atasnya qada, maka tak batal puasa. Wa man istaqa', dan barang siapa yang muntah amdan, sengaja, maka falyaqdi, kata Nabi, maka hendaklah ia qada. Maknanya sengaja dia muntah, membatalkan puasa. Kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Selain dari, kenapa puasa muntah batal puasa? Kerana Imam An-Nawawi sebut, bila kita muntah dengan sengaja, sebenarnya dekat ujung anak tekak ni dia masuk balik sikit.
Maka di situ kita rasa bila kita muntah pahit sikit, maka di situ dah datangnya hukum membatalkan puasa. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian seperti biasa, orang perempuan yang datang haid, datang nifas ataupun dia beranak, maka membatalkan puasa. Walaupun datang haid itu lagi 5 minit nak buka puasa. Selalu tengok orang rumah, kadang-kadang orang perempuan je lagi 5 minit nak puasa, dia masuk bilik ayah, tiba dia jerit. Wah, ngapa jerit? Rupanya datang bulan. Maka batal puasa. Batal puasa. Kan dia. Rupanya batal puasa. Maka dia kena gantikan puasa itu pada hari-hari yang lain. Kemudian selain daripada tu, seseorang yang gila pun batal puasa dia. Kenapa? Hilang akal. Kerana ketika mana dia gila, dia pun tak tahu dia buat tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan dirahmati Allah. Selain daripada tu, orang yang murtad juga membatalkan puasa. Kemudian seperti biasa, mengeluarkan mani, sama ada mubasyarah ataupun dengan sengaja, ataupun sendiri, ataupun dengan isteri dan sebagainya, juga membatalkan puasa. Apatah lagi bila bersetubuh pada siang hari, maka batal puasa, bahkan kena pula kafarah. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka itulah lebih kurang sikit sebanyak perkongsian kita tentang perkara yang membatalkan puasa. Wallahu alam, kita jaga diri kita supaya puasa kita sempurna, sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.